Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Walaupun badan tak apa sihat, tapi janji saya dengan anda tetap saya penuhi. Ini tiba-tiba saya diserang semua. Apa khabar saudara Syarul Azam? Semoga anda sihat bahagia, saudara Mustafa Ilyas. Begitu juga dengan saudara Syahad Ibrahim, saudara Zamari LC, saudara Puan Nuriah Asyad, Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman, apa khabar Tuan dari Mesut, Terengganu, saudara Fazil Yub, Puan Aminah, apa khabar Kak Minah dari Terengganu, saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak, saudara Kopla Darus, doa saya anda sihat. Saya tak berapa sihat hari ni, saudara, tapi tak apalah. Saudara Joka, saudara Mazli Syamsuddin, urut bismillah, tak urut kot. Anak anda, Anggrek Rimba, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar je? Sihatlah di Sungai Petani, saudara Yusof Awang, Erma Dardiri, saudara Abdul Rahman Abdullah, Ibrahim Cik Muda, Kamu Zaman, Puan Rubidin bersama pasangannya, saudara Paipon, selamat malam. Begitu juga saudara Kamal Awang, saudara Kopla Darus, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Nafri Isbat, saudara Syamsul Anwar, Paipon, terima kasih. Saudara Said Wahab, Puan Syarifah Hafifah, Yang Maya, Puan Nur Maria, terima kasih. Saudara Azmi Omar daripada Mindef. Begitu juga saudara Mak Radhi, saudara Zailan, apa khabar? Saudara Zamari FC, Nur Liza, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Saudara Mizan Apek, Muhammad Hashim, Muhammad Din, daripada Berpahang, saudara Man Hazman, Openg Temu, Tuan Haji Rasmin Matnayan, apa khabar? Dari Penang, terima kasih. Penang Kelea, Abdul Rahman, saudara Rusnin Keringot, saudara Kamal Zaman Johan, begitu juga dengan Cik Mat Mohani, Gadi Gadion, Acik Warisan, Syarifuddin Syarifuddin Syari, apa khabar? Cantik gambar tu. Saudara Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, saudara Tuan Haji Azhar, belum mana. Terima kasih. Saudara Serbani Usong, Eslina Sulaiman, saudara Ramli Karim, ini orang hebat daripada Keluang, saudara Syarizal Hussein dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, sebab dalam keadaan cuaca yang sebegini, dan saya pula sebegini keadaannya, tiba-tiba je daripada pagi tadi sampai ke malam ni nampak ia belum susut lagi. Suara saya pun tak berapa lah seksi saudara, tak maaf. Nak membalun pun tak kuat saudara. Tak dapat, tapi balun tetap balun lah kalau tak kena saudara. Baik saudara, saudara Azrul Jalil, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Sa'ban. Jangan lupa saudara like, share, subscribe di Facebook ataupun di Instagram, saudara Syah Iskandar Abdul Hamid. Yang saya lihat, bila saudara nampak like, share dengan subscribe tu ramai muncul tu, dalam keadaan sakit ni rasa baik saudara Babrik Arif, saudara Aisyah Kha, dan juga saudara Zali, Aunty Eli, saudara Zali. Terima kasihlah saudara. Baik, saudara, saya harus memberi penjelasan ataupun keterangan apa yang berlaku pada negara kita hari ini. Kerana hari ini saudara adalah hari Minggu, hari Ahad, tanggal 26 Jun. Berapa hari lagi habislah bulan Jun ni saudara. Begitulah waktu berjalan begitu cepatlah hari ini, sejak akhir-akhir ni. Saudara Mat Semana, saudara Tailong. Dan ini merupakan hari yang ke-828 saudara. Virus corona menyapa negara kita. Menurut laporan saudara Rio, semalam jangkitannya ada sikit susut. Tak banyak mana pun saudara, masih lagi berlegar pada angka 2,000. Iaitu kemarin 2,512, tapi semalam 2,302. Menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang disapa oleh virus corona adalah 4,554,661 saudara. Dan dapatan saya hasil daripada kiriman saudara Rio dari Sri Melaya, terdapat peningkatan jumlah jangkitan adalah di 5 negeri. 5 negeri meningkat saudara, dan susut di 10 negeri. Alhamdulillah. Selangor, alhamdulillah susut kepada 667 daripada 732.
Begitu juga dengan wilayah persekutuan juga susut kepada 664. Saya nampak wilayah persekutuan dengan Selangor ni, dia berlumba. Tak banyak mana pun bezanya, saudara. Jadi, pada warga yang tinggal di Selangor dan wilayah persekutuan, berhati-hatilah anda. Sebab saya nampak jangkitannya tinggi, saudara. Di Sabah juga, aduhai, tiba-tiba dulu elok saja Sabah tu dalam 2 angka. Sekarang ni Sabah agak tinggi sebab semalam jangkitan di Sabah adalah 192 daripada 170. Sabah dah 1, 2, 3, 4, 5 hari turut-turut Sabah. Angkanya lebih daripada 100. Di Pulau Pinang susut sedikit, saudara, daripada 176 kepada 173. Masih lagi belum cerai, saudara. Begitu juga di Perak. Masih walaupun ada susut, tapi angkanya masih lagi di atas 100, iaitu 129. Dan sebagaimana yang selalu saya katakan, yang selalu membuat saya memberi peringatan, warga di Negeri Sembilan, negerinya kecil, tapi ramai jangkitannya. Sebab semalam jangkitan meningkat kepada 167 daripada 149. Jadi warga di Negeri Sembilan berhati-hati. Sebab saya nampak jumlah jangkitan Negeri Sembilan itu berlega pada angka ratusan. Negeri-negeri lain, alhamdulillah, saudara, walaupun ada peningkatan, tapi masih lagi terkawal di bawah angka 100. Jadi kepada teman-teman yang lain, pastikan kita menjaga kebersihan diri kita. Kalau tak ada keperluan, tak payah keluar rumah lah, saudara. Duduk di rumah, rawatlah cinta kasih bersama family anda. Dalam suasana sekarang ni, suasananya yang tidak menentu. Sebab saya katakan hari ini, cuaca turam-temuram. Alam juga memberitahu pada kita suasana yang suram. Suram-temuram. Saya pun tak tahu kenapa dah 4 hari ke 5 hari dah. Saudara, nak kata hujan tak hujan, nak kata panas tak panas, sekejap hujan. Jadi akhirnya saya lah yang terjangkit. Maklumlah usia orang warga emas, saudara. Baik, saudara. Kita masuk sedikit, minta izin untuk segmen e-commerce. Meniaga, saudara, dalam keadaan susah-susah begini ni, meniaga lah. Jadi pada teman-teman, saudara Harun Salim, saudara Niza Fikri, Wahab Zain, saudara Syam Johari, Mudin Kelatai, saudara Mak Basri. Kalau anda mempunyai produk, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dengan Al-Azhar lain tak ada, dia berniaga Al-Bakur, Stangi, Al-Bakurnya, juga haruman parfum, wangi-wangian daripada Timur Tengah. Samping itu, dia juga berniaga gula O. Gula O ni untuk jaga kesihatan sebab ia tanpa kalori. Cukup diletakkan sedikit saja dah manis. Saudara. Jika tak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah lain tak adalah, saudara. Dendeng manis Siti Farehah. Saya pun tak faham macam mana dia boleh berniaga begitu. Harga barangan meningkat, harga daging tinggi, tapi dia masih mengekalkan harga yang lama. Pulanglah. Hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan untuk yang di Lembah Kelang, nak buah-buahan, hubungi Syauqi 012-357-5703. Di Lembah Kelang ni, buah-buahan sebut boleh dihantar turun ke rumah anda. Harganya di bawah harga pasaran. Dan akhirnya, tentulah, makanan kegemaran saya itu popiah sira Lady Maria. Hubungi Nizam untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria yang pedas, rangup dan manis. Di talian 019-435-1203. Mampu beli, mampu rasa, mampu nikmatinya, saudara. Tak mahal mana pun. Teman-teman yang nak bersama dengan saya tak maaf lah. Saya tak tahu sebenarnya. Berapa kali saya katakan, saya tak tahu untuk bervideo frame conferencing. Tak reti saya, saudara. Kadang-kadang malam-malam ada teman-teman minta saya konferensi, saya tekanlah. Bila tekan tu okeylah. Bila nak keluar daripada live itu, saya pun terkial-kial, saudara. Kadang-kadang dekat setengah jam. Itulah keadaan. Saya tak faham, saudara. Saudara Hashim Matan, apa khabar, saudara? Terima kasih. Semoga sihat, saudara. Selalu kamu zaman Negeri, ya. Cik Nurlia ni di Instagram. Jangan lupa, saudara, like, share, subscribe di Instagram dan juga di Facebook. Baik, saudara. Demam-demam juga. Sesama-sama juga. Naluri kehidupan perlu kita santuni. Kerana daripada Al-Harith bin Su'id,
berkata bahawa Abdullah bin Mas'ud menyatakan, baginda Rasulullah SAW ada bersabda, tidaklah seorang Muslim itu tertimpa satu penyakit, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi kalau kita demam macam sekarang ni, saya ni, sesemua semua, terimalah seadanya dengan sabar. Kerana mungkin untuk mensucikan dosa-dosa. Maklum sajalah buat pencerahan ni mengata orang berdosa juga saya. Ini adalah hadis sahih Al-Bukhari yang ke-5255. Jadi pengajarannya saudara, sihat dan sakit itu adalah anugerah ilahi kepada setiap makhluknya. Rasa sakit adalah satu anugerah yang harus disyukuri kerana Allah memberikan rasa sakit sebagai tanda kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Mudah-mudahan saya demam ni, tak sihat ni, kasih sayang Allah berkekalan pada saya, saudara. Jadi apabila kita sakit, kita akan segera menyedari kelemahan kita sebagai hamba-Nya. Kita akan segera mengingati Allah dan berdoa agar diberikan kesembuhan. Tak ada orang lain boleh beri pada kita, saudara, melainkan Allah SWT. Bagi manusia yang berfikir, tentunya rasa sakit itu adalah sebagai ujian dari Allah untuk menghilangkan dosa-dosa seorang itu, malah juga untuk meningkatkan darjahnya di sisi Allah. Kerana itu, kita harus sabar. Kerana orang yang bersabar dan redha di atas penyakit yang menimpanya, nescaya Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya yang kering. Daun kering itu gugurlah. Kalau tidak, nanti tak cantik pohon itu, saudara. Begitu juga kita manusia. Ada kalanya kita demam, ada kalanya kita sakit. Bertabahlah dan bersyukur serta bersabarlah. Ingat, segala musibah, segala kebaikan yang kita alami datangnya daripada Allah SWT, saudara. Ingat, negara rahmah, ummah sejahtera, saudara. Baik. Kita santun ni, mutara kata daripada sahabat saya, Cikgu Ibil. Katanya, jika anda membiasakan dirimu memberi maaf, maka hidup anda pasti tenang. Dan kedudukan kita menjadi mulia di sisi Allah serta hamba-hambanya. Jadi saudara, biasakanlah diri anda untuk sentiasa memberi maaf kepada orang. Sebab itu kalau orang kata kita pun, kita maafkanlah mereka. Sabar dan ingatlah bahawa bukan kita yang harusnya mendatangkan sebarang musibah pada orang, datang pada Allah. Jadi sentiasalah, kalau orang buat silap pada kita, kita maafkan mereka. Saudara, ini kadang-kadang bila orang buat silap, kita nak dengar orang cakap, ampunilah saya. Seolah-olah kita ni besar sangat. Siapalah kita di sisi Allah, saudara. Dan kita juga berharap agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah PRU kian membahang. Nampak gayanya bukan demam saja, tapi bahang untuk pelarai umum semakin terasa. Bagaimanapun, tunggu dulu pencerahan saya ini. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, singgah rehat di pekan nakar, pengat keladi di pesan beri. Jangan dilihat padanya muka, hati budi cermin diri. Jadi jangan kita tengok muka orang tu cantik ke, tak lawa ke, hitam ke, coklat ke, putih ke, gebu ke. Jangan kita tengok itu semua, saudara. Yang paling penting kita melihat hati budi. Jadi itulah cerminan dirinya. Kata Pak Nazir lagi, dari Keranji ke Pekan Labis, tumpang kereta Datuk Kelana. Kalau mengaji, hendaklah habis. Baru dikata ilmu sempurna. Maka kita ada pantun-pantun biasa. Kalau berburu ke padang arang jangan dapat rusa berbelang kaki. Kalau berguru ke padang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Itu pantun bidalan. Tapi kata Pak Nazir, kalau mengaji hendaklah habis. Baru kita dikatakan ilmu itu sempurna. Jadi pada teman-teman yang masih berguru, ataupun pergi ke sekolah pondok, ataupun pergi ke surau-surau atau masjid, dengar daripada ustaz-ustaz, biarlah sampai habis, saudara. Jangan rasa tak sedap balik. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, saya mesti mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, maka semua itulah tanggungjawab anda.
saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga mereka yang menghantar kiriman melalui komen-komen. Juga semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak mampu untuk memantau ataupun meninjau ataupun menilai satu persatu, saudara. Siapalah kita? Kerana yang dah hadir itu ramai sangat, saudara. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan untuk mengetahui tentang suasana politik negara kita, saudara. Dan matlamatnya tidak lain tak bukan adalah sebagai bahan informasi agar warga kita mendapat informasi. Dari hasil pembacaan saya, dari hasil saya berbual dengan pimpinan dan teman-teman. Jadi saya kutip, saya olah mengikut sebagaimana saya dulu sebagai warga jurnalis, selalunya kita dapat semua berita itu kita santun satu persatu. Saudara, ingat bila saya memberi pencerahan ini, kita berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Usai masalah. Tapi kalau semuanya sudah kena bersetuju, tak betul lah tu. Artinya saya ni seorang detektor. Kalau semuanya anda tak bersetuju pun, tak betul juga. Jadi bengong lah saya ni. Sebab saya tahu, saudara, live saya ini ada juga disantuni atau dilihat oleh teman-teman daripada pelbagai parti. Yang daripada satu parti dengan saya, UMNO, kalau saya membalon, tentu mereka suka. Tapi kalau ikut alirannya, pemimpin mana-mana yang mereka sokong, seperti saya memberi kritikan, mereka tak suka. Kalau begitu juga daripada parti lain, daripada parti DAP, daripada parti PAS, daripada parti Keadilan, daripada parti PBM, Pejuang dan sebagainya. Jadi, semua aliran itu saya harap kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Baik, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, cuaca masih lagi mendung dan tidak menentu, saudara. Ada hujan, tapi alhamdulillah tidak adalah hujan ribut petir. Cuma suasana ini masih lagi dalam keadaan yang suram temuram. Jadi saya mengharapkan anda bersabar dan kalau boleh janganlah dedahkan diri anda dengan suasana di luar rumah. Kerana ini tidak begitu baik untuk kesihatan kita. Saya tak tahu apa yang ingin dinyatakan oleh alam. Kadang-kadang mungkin alam sudah bosan melihat manusia ini yang bangga dengan dosa-dosa. Itu sebaris kata-kata daripada lagu Berita pada Kawan oleh Ebit J. Adi. Kadang-kadang lagu-lagu ni pun kita dengar elok juga apabila ada bait-bait yang sesuai untuk kita, saudara. Dan saya harap supaya segeralah negara kita ini negara khatulistiwa, sepatutnya kita sama around the world. Tapi sekarang ni tak menentu, saudara. Bersabar, saudara, ya. Terima kasih saudara Al-Service. Minta kawan-kawan semua jangan lupa yang penting share katanya. Saudara. Dan saya menatap berita daripada luar negara iaitu di California, saudara. Di California hari ini kerajaan negara tersebut telah pun mewujudkan satu undang-undang. Siapa saja nak masuk ke kedai ataupun ke toko-toko nak beli barang boleh. Tapi dengan syarat iaitu mereka tidak boleh membeli barang-barang ataupun bahan-bahan tidak boleh melebihi $900. Kerana ini adalah undang-undang baru yang diluluskan bagi mengelakkan jenayah kemiskinan. Sebenarnya negara tersebut mahu mengelakkan agar tidak berlaku pencatutan ataupun berlaku sorok-menyorok. Jadi untuk lestari kehidupan rakyatnya. Jadi sepatutnya negara kita harusnya melaksanakan benda yang sama. Tapi saya terima kasih hari ini. Alhamdulillah. Nampak gayanya, ya Mak Perdana Menteri kita dah turun sendiri. Jadi sepatutnya menteri-menteri yang ada tu rasa malu lah. Perdana Menteri sendiri hari ini turun ke pasar-pasar raya untuk melihat bagaimana harga kobis tangla sampai RM2.99 sekilo. Harga kobis dulu 30 sen aja. Jadi Mak Perdana Menteri bertanya, bagaimana harga ini mahal dan sebagainya. Inilah kita mahu. Tiap-tiap pimpinan negara turun. Tapi ini tidak Perdana Menteri yang terpaksa turun. Jadi saya haraplah sepatutnya Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna rasa malu lah. Tadi saya tengok gambar, saya tak tahu di Pasar Raya mana. Tapi saya yakin itulah dilakukan di Selangor. Kerana turut hadir adalah Ketua Perhubungan UMNO Selangor, iaitu Tan Sri Noh Omar. Yang Amat Perdana Menteri, terima kasih atas keprihatinan dan empati anda terhadap untung nasib rakyat. Jadi semoga besok hari bekerja, laksanakanlah sesuatu yang baik untuk rakyat. Kita tak mau lain, saudara. Supaya kita hendakkan kesejahteraan rakyat. Sebab saya tengok juga bagaimana utusan Malaysia melaporkan
Kononnya kerajaan beri jaminan bahawa harga siling ayam segar yang baru bermula pada 1 Julai nanti tidak akan mencapai RM15 sekilogram. Ya benda ni kalau tak sampai RM15 sekilogram, mana RM14.90. Mahal lah juga. Sepatutnya harga ayam RM9.90. Ini kadang-kadang Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, dia bukan daripada Parti UMNO. Ini katak yang melompat dari UMNO, dia masuk Parti BBM, dapat jawatan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dah awal pengguna. Datuk Rasul Wahid, dia kata penempatan harga siling baru itu dibuat berdasarkan prinsip menang-menang. Siapa yang menang? Rakyat tak menang. Rakyat tewas dengan harga yang barang sebegini. Jadi saya tak fahamlah. Kadang-kadang kita melihat seolah-olah mereka mengutamakan kartel-kartel ataupun pedagang-pedagang. Dia kata harga ayam yang cadangkan oleh pemain industri sekiranya sistem pengapungan dilaksanakan adalah antara RM11 hingga RM15 sekilo. 11 ke RM15 artinya lebih daripada RM12, RM13, boleh jadi RM14. Sedangkan sebelum ini harga ayam RM9. Apalah kadang-kadang saya kata tengok, nak kata bengong tak bengong. Inilah keadaannya kementerian yang ada sekarang ni. Tak turun pun, pada menteri turun, mudah-mudahan lah. Yang Perdana Menteri dapat menegur. Dia kata, ini berdasarkan advokasi dengan pemain industri baru. Jadi harga siling baru ayam diramalkan berada di bawah RM11 sekilo. Ini cerita apa benda pula lah. Kata antara RM11 ke RM15. Jadi sekarang ni mungkin di bawah RM11. Jadi kerana inilah kenyataan-kenyataan yang kita jadi runsing lah. Dia kata kenaikan harga siling baru ini tidak dapat dielakkan berbanding harga siling lama itu RM8.90. Kenapa begitu? What have you done? Apa yang telah anda lakukan membiarkan harga barangan terus melonjak? Dia katanya setelah dibincang secara insentif bersama menteri-menteri dan ahli akademik dan masyarakat, maka kerajaan mencadangkan diadakan balik harga siling ayam. Kita tahulah, tapi harganya berapa? Janganlah sampai antara RM11 ke RM15. Itu yang tak menentu. Saya amat mengharapkanlah, saudara, dalam keadaan ini tak menentu, saudara. Lihatlah sekarang, saudara, bagaimana ini bukan satu benda yang baik. Contohnya, bulan lalu harga sawit kita dari kebun kecil antara lebih kurang dalam sekitar RM1,200. Tapi hari ini jatuh kepada RM800. Dan kabarnya akan terus menurun. Ini untuk warga yang mengusahakan ladang kelapa sawit, felda. Jadi jika keadaan terus menurun, sebelum perang Ukraine dan Rusia, adakah allowance mereka? Ini orang yang ada duduk dekat FGB ni. Saya dengar lah, adalah konon-kononnya orang nak membela bahawa berbaloi lah kalau ketua eksekutif, pengurusi eksekutif FGV itu dibayar kenaikan gajinya sampai RM12,000 sebulan. Kenaikan. Jadi menjadikan RM480,000 sebulan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, waktu orang susah kamu menaikkan gaji di kalangan lembaga pengarah FGB. Sepatutnya peranan FGB menjaga warga felda. Seharusnya keuntungan, kalau benarlah FGB membuat keuntungan sampai 1 bilion, curahkanlah keuntungan itu untuk memperbaiki setiap prospek yang ada di felda. Kalau ladang-ladang itu dah tua, ganti yang baru. Minta maaf, saudara. Kalau pohon-pohon kelapa sawit itu dah tua, ganti yang baru. Tentu ada kosnya. Jadi dulu-dulu saya ingat lah, zaman saya kecil-kecil dulu saya ingatlah dulu masa kita bergantung kepada perusahaan getah. Jadi mereka yang melakukan tanaman semula. Ada bayaran 1 ekar sekitar RM3,000. Dulu orang tua dulu panggil replanting. Duit bayar daripada kerajaan, duit replanting untuk tanaman semula getah-getah. Saya tak tahu sekarang ni ada tak ada, tak tahu. Sepatutnya FGB memikirkan kalau pokok dah tua, digantikan dengan yang baru, sementara nak menunggu hasilnya, itulah dikatakan allowance replanting untuk peneroka. Bukan untuk kamu menikmati segalanya. Ini keadaan saya. Jadi saya melihat, saya tak bersetuju. Sebenarnya saya tak bersetuju dengan kenaikan apa yang berlaku untuk lembaga pengarah FGB. Kena ingat, Felda Global Venture ini diwujudkan, diasaskan untuk menjadi pemain
dalam sektor industri peladangan. Kerana FGB yang mempunyai ladang terdiri daripada pemilik-pemilik felda. Ini jutaan hektar. Sepatutnya dipikirkan bagaimana untuk menaikkan taraf hidup mereka. Bukan menaikkan gaji dan allowance lembaga pengarah, pengurusinya. Di saat rakyat susah. Inilah saya rasakan. Dia secara ikan darat. Dia kata harga sawit turun. Betul. Tapi harga baja dan racun, dia tak ikut turun pula. Di saat sekarang ni, harga kelapa sawit turun. Harga baja naik. Harga racun naik. Inilah di sinilah FGV. Felda Global Venture sepatutnya dia ada sektor. Sektor pembelian racun-racun. Dia adakan pusat kawalannya. Jadi tempat simpanan stoknya. Begitu juga dengan bajanya. Anak benih-benih dan sebagainya. Ini tidak. Sibuk memikirkan soal gaji lembaga pengarah. Bagaimana kalau saham-saham yang diapungkan di Bursa Saham Kuala Lumpur nanti turun, apakah mereka akan turunkan gaji mereka? Apakah mereka akan turunkan allowance yang 480,000 setahun? Sanggup terima 48,000 saja setahun? Itu lebih kurang kalau 48,000 kali dengan 12 lebih kurang 2,400 lah. Sepatutnya begitulah. Ini kalau 480,000, bayangkanlah saudara. Mereka menegur keringat warga felda untuk kepentingan mereka. Saya tak bersetuju. Saya haraplah agar Tan Sri Idris Yusof memikirkan benda begini. Dan mesti peladangan dan komoditi kena tengok benda begini. Takkan semua begini pun sampai nak minta campur tangan Perdana Menteri. Aduh, letihlah tengok keadaannya. Bagaimanapun, saya bersetuju juga dengan usaha yang dilakukan oleh Ketua Pergerakan Pemuda. Sebab itu saya katakan, pemuda begitu peka, begitu empati dengan untung nasib anak-anak muda. Kabarnya, Yang Mohd Perdana Menteri telah pun bersetuju untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Undang-Undang berhubung tentang untung nasib anak-anak muda yang terjebak menjadi calon muflis. Kesan daripada PKP, kesan daripada negara kita dilanggar oleh virus corona, ramai anak-anak muda yang terkesan. Jadi selama ni kalau mereka berhutang tak bayar 10,000 pun, maka mereka boleh dimufliskan oleh sama ada oleh pihak bank. Tapi kabarnya Yang Mohd Perdana Menteri akan berunding apakah mungkin boleh dinaikkan daripada 50,000 kepada 100,000. Supaya anak-anak muda kita, kesian saudara, kalau dia orang dah dimufliskan, gelap masa depan. Dalam keadaan sekarang nak bayar untuk mengusaikan taraf bankruptcy-nya ataupun muflisnya, bukan senang saya kalau nak cari 100,000 dengan interest dan sebagainya. Jadi gelaplah masa depan anak muda. Kita bergantung pada anak muda untuk melaksanakan, untuk merancangkan ekonomi. Saya terima kasih kepada Perdana Menteri. Hari ini 2 kali saya terima kasih kepada Menteri. Sebab saya kata kalau yang baik, kita kata baik. Kalau tak baik, itu kita balun. Itu saudara-saudara. Ini masalahnya sekarang ni saudara. Saya memang marahlah. Semalam saya dah cakap. Itu tentang Datuk Mahathir Khalid. Lain tak ada, dia boleh tak bersetuju. Saya betul yang mencadangkan pun Tan Sri Rafidah Aziz. Dia bagi pandangan. Dia kata zaman dia jadi menteri dulu, maka bila berlaku sesuatu terhadap ekonomi negara, maka menteri dengan rela hati bersetuju untuk memotong gaji mereka. Mungkin 20%. Sekarang ni soal gaji menteri sekarang besar. Kabarnya antara 20 ke 30,000 dan sebagainya. Kalau 20%, mungkin 6,000. Jadi wang itu dikumpulkan, dimasukkan dalam tabung dan sebagainya untuk membantu rakyat. Ini Mahathir Khalid masih lagi mempertahankan. Dia kata that is not only the solution. Benarlah, memanglah bukan satu-satunya cara untuk menangani apa yang kita hadapi sekarang. Tapi harus digambarkan, begitulah prihatinnya Menteri Kabinet, Timbalan Menteri, Wakil Rakyat terhadap rakyat. Jadi mereka merasai keperitan rakyat. Redha untuk dipotong gaji. Ini tegak-tegak Mahathir Khalid tak mau. Jadi malulah saya sebagai warga UMNO. Orang akan mengatakan ini orang UMNO ni sesuatu yang keberuntungan mereka, dia tak setuju dipotong. Ini saya agak kadang yang tak sepatutnya. Anak-anak muda ramai yang dah muflis. Apa salahnya anda potong? Bukan banyak pun 20%. Memanglah kita pun dulu tak setuju lah masa Tan Sri Rafidah Aziz dulu
Dia jadi menteri, orang katalah isu AP dan sebagainya. Okey, tapi cadangan yang baik itu kena terima lah. Menteri-menteri pun sedar dirilah, rasailah keperintah rakyat. Kalau potong 20% pun tak banyak mana pun. Gaji, bukan allowance. Allowance anda sebagai ahli parlimen. Potong 20%, 16,000, tolak 20%, baru 3,200. Masih ada lagi lebih kurang 12,000. Rakyat yang tak ada pendapatan ramai. Kalau saya kata anda bangang, ni anda marah dengan saya. Langsung tak ada empati pada rakyat. Bila dipotong itu, kerana merasai tanda bahawa pemimpin turut merasai kesukaran rakyat. Bukan pemimpin senang lenang, hidup, makan. Tak ada masalah, harga barang naik pun dia tak rasa. Ini sekarang ni, betul saudara ini. Sikit bila kadang begini, UMNO yang kena tempiasnya. Sebab dia menteri daripada UMNO. Kalau tak anda pun jangan komen apa salahnya. Nak tunjuk anda pandai, nak tunjuk anda bijak. Who are you in the term of economics? Geramlah saya, betul lah anda naik presiden UMNO. Tapi bila anda kata-kata mulut nak menjawab, lebih baik diam, apa salahnya? Bila menjawab, nampak kebagalan anda. Nampak bahawa anda tidak bersimpati pada rakyat. Rakyat tengah susah. Perdana Menteri turun, tengok bagaimana harga kobis pun melambung naik. Belum lagi barang-barang yang lain. Tapi anda, bila Tan Sri Rafidah kata, dicadangkan supaya dipotong gaji. Sebanyak 20%, bukan 50%. Kalau gaji 20,000, baru potong 4,000. Masih ada lagi 16,000. Anda punya wang. Anda punya kekayaan. Anda punya kemewahan. Gaji anda lengkap. Rumah tak perlu bayar api. Kereta, minyak ditanggung oleh rakyat. Kena ingat. Tapi empatilah dengan rakyat. Itulah, betul lah saudara Achali Bantayan. Bubar je parlimen. Orang macam ni tak payah bertanding lagi. Saya tak bersetuju. Sebab memalukan. Sebab yang bercakap dia daripada warga UMNO. Bagaimana kalau ahli-ahli pembangkang pula daripada DAP, daripada keadilan, daripada PAS, mereka bersetuju. Tak malu kita. Nampak sangat kita ni mementingkan diri kita. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi dia orang ni? Saya pun tak faham. Gaji tak nak potong. Gaji allowance untuk apa? Orang yang jaga FGV, melambung-lambung naik. Rakyat tengok. Rakyat melihat dengan hati yang paling hiba. Kalau tak nak, jangan jawab. Apa salahnya you diam? Why can't you shut up? Itu kadang-kadang saya marah, saudara. Ada masanya you boleh bercakap. Tapi nak tunjuk apa? Anda nak bagi tahu pada rakyat apa? Anda boleh katakan bahawa kerajaan berusaha untuk menyelesaikan segala masalah, segala musibah yang dialami sekarang. Okey. Sebagai naib Presiden UMNO, Datuk Seri Presiden dah bagi tahu. UMNO adalah parti harapan rakyat untuk menyelesaikan masalah. Tapi tiba-tiba anda kata tak setuju potong gaji. Apa hal ni? Tak payah cakaplah isu gaji ni. Lebih baik jangan bercakap. Ini menteri ni. Allah. Saya tak tahulah. Sebab itu mereka tidak mahu parlimen dibubarkan. Kerana kalau dibubarkan parlimen, mungkin mereka merasakan mungkin gaji dia orang tak akan calon lagi. Saya demam-demam begini naik darah juga, saudara. Bukan saya geram lah. Parti lain tak saut pun. Tidak ada dengar. Kita dengar. Tak ada dengar. Daripada Parti Keadilan ke, daripada Parti PBM ke, daripada Parti Pejuang ke, yang menyahut. Sama ada dia setuju dengan tak setuju, saranan yang dibuat oleh Tan Sri Rafidah Aziz. Apa salahnya kau diam? Sebab itu, dalam agama pun kata diam itu sebahagian daripada iman. Anda pemimpin besar. Naib Presiden UMNO. Aduh, saya tak boleh terima lah. Bila dia nak tunjuk pandai lah ni. Mungkin nak menyindir Tan Sri Rafidah. Mungkin. Sebab dia kata dulu zaman parti pembangkang begitulah. Dia kata kalau menteri tak buat kerja, dipotong gaji. Itu kalau ada usul di parlimen. Tak perlu anda nak jawab. Saya rasa lebih baik jangan menjawab. Letihlah. Lenjan Presiden nak bercakap bahawa UMNO ini menyantuni rakyat. UMNO mengharapkan agar yang amat bawa pada menteri lebih prihatin, lebih empati terhadap untung nasib rakyat. Jangan ditarik sebarang subsidi. Itu permintaan Presiden UMNO. Tiba-tiba naik Presiden UMNO kata tak bersetuju potong gaji mereka. Apa hal? Tak payah jawab lah benda begitu. Aduh, saya kena ingat, saudara. Sebab itu saya kata mana rakyat tak naik angin. Bila anda bercakap tu akhirnya rakyat naik angin.
Sebab itu rakyat kita dalam keadaan begini, cepat-cepatlah bubarkan parlimen. Sebab mereka seolah dah mula menyimpan dendam terhadap pemimpin yang sebegini. Saya kena ingat saudara, bahawa saya dapat tuak ni bahawa katanya kononnya yang menyerang, tak setuju gaji pegawai ataupun pemimpin dalam FGV ini kononnya datang daripada orang korporat. Ini bukan datang dari orang korporat. Saya bukan orang korporat, saya menyuarakan pandangan rakyat. Rakyat yang tinggal di kawasan Felda. Mereka melihat dengan hati yang sayu. Sayu hati mereka bila dengar pimpinan dalam FGV naik gaji, diwawarkan, dapat 480,000 apa ke? Setahun. Sedangkan rakyat yang meneroka kawasan Felda tu nak dapat 5,000 sebulan pun seksa dah sekarang. Apabila harga pasaran, minyak sawit dan sebagainya masih lagi berlega dah mula menurun. Ini keadaan saya. Saya tengok ada satu tulisan daripada Saudara Fazli Radhi yang dalam media sosial. Dia kata sekarang ni selepas 29 tahun berniaga, kesan daripada tak mampu untuk menampung kos bahan mentah yang menggila, akhirnya ramai peniaga kedai makan terpaksa menutup kedainya. Antaranya dia kata ialah Nur Hidayah Aruf. Puan Nur Hidayah Aruf beritahu ibunya terpaksa berhenti daripada meneruskan perniagaan makanan yang diusahakan sejak 29 tahun lalu. Dia kata tahun 2019 dengan RM10, kedai mak dia tu bolehlah dapat nasi ayam 2. Benda lah, tiba-tiba talak meragukan dalam bidang. Orang tak nak bercakap pasal talak lah, lebay. Aduh, kadang-kadang tengah saya bercakap ni muncul berita-berita tu. Saya tak nak pandang lah. Berita tentang isu itu, isu-isu yang orang tengah, isu perut. Dia kata tahun 2019, RM10 boleh dapat 2 nasi ayam. Dapat 2 air sirap. Sebab nasi ayam ketika itu RM3.50. Air batu campur RM1. Dan sirap ais dapat RM50. Tapi tahun 2022 tahun ni, mak saya dah tak boleh nak teruskan harga macam tu. Jadi dia jual murah sebab kedai dia berhampiran dengan sekolah pondok. Dia kesian dengan anak-anak kecil. Jadi dia jual murah lah. Tapi akhirnya, apabila kesan daripada harga barangan yang mahal, dia terpaksa tutup kedai. Sementara itu, peniaga makanan Soleha Siti, dia kata beliau terpaksa menaikkan harga selain perlu menampung bekalan elektrik dan pelbagai kos bayaran lain. Kami yang letak harga pun rasa bersalah. Kesian semua yang ada datang. Tapi tak boleh nak buat apa lah, dia kata. Sebenarnya peniaga tertekan secara. Dengan harga yang begitu mahal. Bagaimanapun, okeylah. Mudah-mudahan kesan lawatan yang amat Perdana Menteri, dia dapat merasai bagaimana harga barang yang seolah tidak dapat dikawal lagi. Sebenarnya saudara, saya rasalah punca utama kebersihan ekonomi Malaysia ni kerana Perdana Menteri bukanlah pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Orang lain jadi pengurusinya. Kena tunggu pula dia ngadakan mesyuarat, perbincangan apa semua, buat cadangan. Itu mungkin saudara. Sedangkan ekonomi negara ini sangat lemah. Malahan yang menjadi masalah saya rasa kerana kebanyakan mereka datang bukan datang daripada Parti UMNO. Perdana Menteri daripada UMNO. Pengurusi Majlis Pemulihan Negara adalah Presiden parti yang memusuhi UMNO. Itu dunia tahu. Bukan rahsia besar. Semua tahu. Jadi apa yang dicadangkan, dia tidak akan fikirkan sesuatu yang boleh menguntungkan UMNO. Menteri Kewangan pun dulu dia yang lantik. Kononnya ahli UMNO. Sebab itu dia berbalah dengan Timbalan Menteri komunikasi berhubung dengan isu sepatutnya kontrak itu lebih pada Telekom. Semua MyG ni. MyG 5 tapi beri pada syarikat yang orang lain. Jadi bila dibangkitkan pemuda UMNO berjumpa dengan Dato' Zahidi Zainal, minta supaya benda dikaji, tanya kenapa boleh berlaku. Dia kata kalau nak lawan-lawanlah. Sombong. Mereka nampak seolah sombong dan angkuh. Bukan memikirkan soal rakyat. Saudara, sebab itu saya rasa Perdana Menteri harus memikirkan dengan segera. Ya, buat apalah kita nak berkongsi dengan mereka yang gilakan kuasa. Sudahlah. Tak ada keperluan lagi. Jadi sebab itu, cara terbaik adalah kita panggilkan pilihan raya umum.
Itu yang selesainya. Sebab itu rakyat menuntut. Sebab kita pun faham. Rakyat, saya rasa rakyat pun faham. Tak payahlah dengar orang kata, orang ini kata begitu, orang kata begitu. Tidak. Realitinya, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang bukan pilihan rakyat. Kerajaan yang saya rasakan sempang peranang. Adalah campuran parti-parti yang antara satu sama lain bermusuh. Siapa boleh menafikan? Antara UMNO dengan PBM. Ahli-ahli Kaumbi pun dah tahu. Bukan itu musuh yang utama. Sebab Parti Pribumi nak matikan UMNO. UMNO nak pastikan PBM ini tidak lagi ada dalam arus perdana politik. Jadi dua-dua duduk dalam satu tidur sebantal, mimpinya lain-lain. Ini keadaan sebenarnya saudara. Begitu juga dengan PAS. Dulu elok dah ada Muafakat Nasional. Tapi kerana nak main dua kolam, masuk Perikatan Nasional. Muafakat Nasional pun ke tepi, akhirnya PAS dilihat seolah-olah jadi musuh. Dalam keadaan begini, takkanlah mereka bersetuju untuk membantu Perdana Menteri daripada UMNO. Kerana kalau Perdana Menteri dapat menyelesaikan masalah ini adalah satu benda yang boleh dibanggakan oleh UMNO. Mereka tak akan bersetuju. Sebab itu kadang-kadang saya yakin tentulah cadangan-cadangan yang diberikan tidak lahir daripada keikhlasan. Dan akhirnya yang menderitanya rakyat. Sebab itu, saudara Syah Awal, saya bersetuju. Jalan terbaik, bubarkan segera. Kita bukanlah kata penyelesaian itu the only solution. Tidak. Sebab bila selesai kita bubarkan parlimen, adakan pilihan raya, maka dapatlah sebuah kerajaan yang satu. Yang tidak lagi saling bunuh-membunuh. Saling benci-membenci. Itu aja matlamat kita. Tak kisahlah siapa pun yang nak diundi oleh rakyat. Sebab saya dah bagi tahu dalam 4-5 malam dulu saya kata. Dulu pilihan raya 2018, rakyat memilih Parti Keadilan. Tapi mereka juga merubah daripada Parti Keadilan kepada Pakatan Harapan. Bukan kita. Bukan rakyat. Kalau rakyat tahu bahawa mereka undi itu adalah Pakatan Harapan, saya tidak yakin rakyat akan bersetuju. Tapi kerana calon-calon bertanding semua pakai lambang Parti Keadilan, maka okey, setuju, sokong. Tapi bila dah dapat kerajaan, ubah nama pada Pakatan Harapan. Elok-elok dah je kerajaan, berlaku sebab perebutan kuasa, sebab mereka lain tak ada. Mengejar untuk dapat kuasa. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri, saling curiga-mencurigai. Akhirnya Pakatan Harapan hancur. Naik pula Perikatan Nasional. Kita UMNO yang terkesan. Sebab itu UMNO minta diadakan pilihan raya. Okey, sebab UMNO ni sentiasa menyantuni saranan daripada pihak istana. Sebab bila istana merasakan waktu itu tak sesuai. Kerana kita negara terperangkap dengan COVID-19. Di samping itu ekonomi tak menentu. Okey, UMNO setuju. Tapi kita bagi syarat 6 bulan, selepas 6 bulan. Takkanlah dalam tempoh 6 bulan tak boleh diselesaikan permasalahan ini. Lepas 6 bulan adakahlah pilihan raya. Tak jadi. Jadi UMNO tarik sokongan. Naik sebab Perdana Menteri yang baru. Tak silap saya ingat. Antara kenyataan, antara apa yang dipersetujui, yang Amat Perdana Menteri mesti menyantuni ekonomi ini dalam tempoh 6 bulan. Lepas itu serahkan balik kuasa ini pada rakyat. Supaya rakyat dapat melihat kalau benar Perdana Menteri daripada UMNO ini mampu mentadbir negara, mampu menyelesaikan musibah-musibah yang mendatang ini, buatlah pilihan raya. Tentulah rakyat akan menyokong kita. Dan waktu itu, semua nampak pilihan raya kecil, sama ada pilihan raya negeri yang dilakukan. Suka tak suka kena terima. Rakyat bersetuju untuk menerima UMNO Barisan Nasional. Tapi masalah saya tak tahulah ketekilan. Yang Amat Perdana Menteri saya tak faham kenapa. Itu masalah yang akhirnya kita yang susah. Rakyat pun susah. Negara terkesan. Sebab pimpinan yang ada tak mampu. Saudara, saya kena ingat saudara. Sebab itu sebelum PRU14 dulu, Presiden UMNO Dr. Zahid Hamidi dia pernah mengatakan bahawa kita harus insaf dan sedar dengan liku-liku perjalanan panjang sebagai orang politik. Ya, dalam mengimbau kejayaan yang dibawa oleh UMNO kepada negara ini, sesungguhnya kejayaan itu tidak datang bergolek. Tidak siapa pun yang boleh menafikan jasa UMNO kepada kebahagiaan rakyat dan negara ini sejak merdeka lagi. Malah dengan kepimpinan UMNO lah negara ini menjadi satu-satunya negara Islam moden yang paling lama dan tidak pernah terputus dalam sistem demokrasinya. Hampir 50 tahun. Namun begitu, kita tak boleh lupa nak apa. Apa nak buat?
Kerana pimpinannya ada alpa, ada lupa. Sebab itu, kata Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid, dia kata jiwa kita perlu kental. Serta kita kena sebati dengan parti yang bersejarah ini. Sepatutnya kita menyantuni dengan penuh semangat dan tidak ada perbalahan sama sendiri. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ya, masing-masing untuk menunjukkan diri ini hebat. Melahirkan pandangan dan sebagainya. Dan kesatuan dalam UMNO tidak disantuni. Mula wujudkan berpuak-puak. Dalam keadaan berpuak-puak begini, apa akan jadi, saudara? Dan kalau kita mengadakan pilihan raya, saya tak yakin dengan suasana yang begini, rakyat akan bersetuju untuk memberi kepercayaan pada kita. Dan kita bagi pada UMNO nanti pun, kalau berantakan buat apa, sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Presiden. Dia kata, apa pun kita akan bagi calon muda. Ini yang terbaik sebagai penyelesaian kepada perbalahan yang dah wujud. Sejak dia mula-mula bila UMNO kalah, UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya dulu. Semua dah okey dah. Bersatu hati, dengan suara baru, UMNO bangkit. Semua. Tak kisahlah, semualah. Tan Sri Onor Musa ke, Mahathir Khalidnya ke, semua menjadikan padunya kita. Tapi apabila saja nampak ada ruang, ada cahaya bahawa UMNO Barisan Nasional mula diyakini oleh rakyat, mula mengepak balik. Perangai lama datang balik. Akhirnya rakyat bosan. Itu yang ada yang akhirnya dia tak pergi keluar mengundi. Tapi mereka tahulah tak keluar mengundi pun untuk Barisan Nasional kekal. Tapi ini signal daripada rakyat. Korang berbalah-balah, kami tak nak mengundi. Ini realitinya. Sebab itu saya setujulah. Macam mana kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syahrani. Dia kata bahawa pemilihan golongan muda sebagai calon parti dalam pilihan raya akan datang adalah sebagai formula yang terbaik untuk rakyat. Itu benar. Daripada ambil yang berkarat ni buat apa? Saudara api angin, jom kita jumpa Agong. Saya tidaklah menyarankan begitu. Saya yakin dulu Yang Mulia Pertuan Agong prihatin dan baginda tentu empati dengan kehidupan rakyat. Baginda tunggu je. Saya yakin kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap tuanku, minta keizinan baginda agar diadakan pilihan raya, saya yakin dalam keadaan sekarang tuanku akan bersetuju. Tapi kalau berbalah benda begini, tuanku akan tanya macam mana kalau berbalah. Kita dah elok dah. Pada mula bila UMNO kalah dulu tu, semua dah insaf. Tapi rupanya keinsapan itu sementara cuma. Sebelum dapat kembali menikmati sesuatu bila mereka yang dulu menyorok dalam gua dah keluar balik. Yang dulu mereka yang melakukan sabotaj. Suruh orang ni melompat. Yang melompat tu cerita lah. Mereka yang melompat daripada UMNO, yang menyertai parti pembangkang sekarang ni, menyertai PBM apa semua tu, sebenarnya mereka dah menyesal. Tapi nak balik, tiada lagi jalan kembali. Ini keadaannya. Dan sebab itu sekarang ni, diasak supaya dalam UMNO ini, terus berlaku perbalahan. Bila kita berbalah, kita tak akan mendapat keyakinan rakyat. Sebab itu saya bersetuju pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Syahrani. Dia kata Perak, dia pasti akan meletakkan calon-calon baru. Alhamdulillah. Bukanlah semua, saudara. Mungkinlah dalam 70%. Jadi, yang mana yang dah berkarat lama semua, kita gantilah dengan yang baru. Begitu juga pergerakan pemuda. Dah mula pun menggerakkan tenaganya. Alhamdulillah, saya mohon agar Yang Berhormat, yang bahagia Datuk Ashraf Wajidi kali ini benar-benar membangunkan jati diri pemuda, jati diri puteri, wanita, supaya di hadapan kita ini, kita nak melihat. Jadi, Saudara Nuridah Kamarin, masalahnya Pak Ma'el tak puas lagi nak jadi Perdana Menteri. Saya tak nampak nak jadi Perdana Menteri kalau kita menang. Apakah dia tidak yakin kita boleh menang? Seandainya UMNO Barisan Nasional menang, dah dijanjikan. Perdana Presiden UMNO bukanlah orang yang munafik. Dia dah berjanji. Seandainya UMNO Barisan Nasional menang dalam pilihan raya kali ini, maka Datuk Ismail Sabri masih lagi dikekalkan sebagai Perdana Menteri. Dia dah kata, you jaga kerajaan, saya jaga parti. Apa lagi tak? Tapi mungkin, sebab itu saya kata, orang yang tak percaya pada orang lain tu, kerana diri dia tidak ada keikhlasan. Presiden UMNO dia lapang dada. Sebab itu, waktu kita kecoh semua, dia tak ada fikir pun untuk diri dia.
Dia boleh tuntut, saya nak jawatan ni, walaupun kes di mahkamah dan sebagainya, dia kata okey, biar saya selesaikan kes saya di mahkamah. Sebab dia yakin dia tidak bersalah. Dan selepas ke mahkamah nanti, kalau takdirnya rakyat menyokong, dah okeylah, dia ambil lah jawatan apa yang patut. Tetapi, kenapa dilihat bahawa kenyataan itu sebagai catatan politik? Saya tak betul tu. Dia dah bersetuju dengan Tok Mat. Tok Mat pun dah bersetuju. Tok Mat kata okey, kalaulah kedua mereka ini tidak ikhlas, takkan terpancul kenyataan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri jaga kerajaan. Saya dan Tok Mat jaga parti. Paling-paling tinggi pun bila ada pilihan raya akan datang, Tok Mat akan bertanding. Okeylah. Kalau beliau bertanding dengan Parlimen, paling-paling tinggi pun dia akan jadi Timbalan Perdana Menteri. Dia dah bersetuju benda begitu. Walaupun jawatannya sebagai Timbalan Presiden Parti, lebih tinggi daripada naik Presiden. Tapi kenapa Perdana Menteri takut? Yang takut dengan bayang-bayang ni apa hal? Keikhlasan dah dilontarkan, dah terbukti. Jadi sebabnya saya katakan, sebab dia merasakan kalau dia berada dalam kedudukan Datuk Zahid, kalau dia berada dalam kedudukan Tok Mat Hassan, mungkin dia kata bercakap lebih-lebih kurang itu, bila menang nanti kita ambil lah balik. Mungkin kalau dia begitu. Sepatutnya jangan fikir. Teruskan. Sebab suasananya tengah-tengah sesuai. Tapi sekarang ni dah mula bermasalah. Saudara, sebab Pakatan Harapan dah mula melakukan jelajah harapannya. Dia bermula dengan Selangor. Mereka dah mula mencari upaya, mencari pengaruh. Jadi mereka memperkukuhkan kedudukan di Selangor dulu. Itu menjadi sebagai dia punya kubu. Jangan lupa Selangor ada 24 kursi. Daripada Selangor dia akan pergi ke Negeri Sembilan. Itu kawasan pergaan ni Parti Keadilan. Adalah 5-6 kursi kat situ. Jadi kalau mereka menang di situ, dia dah ada modal. Kita macam mana? Kita masih bertemperan. Kita masih lagi bertelagah sama-sama sendiri. Malahan kita menggambarkan watak-watak yang angkuh. Kerana jadi menteri, jadi angkuh. Dulu tak jadi begitu. Saya kenal seorang-seorang yang sekarang ni berada di anjung kuasa. Semua dulu waktu UMNO Barisan Nasional kalah, semua baik. Sebab itu saya tidak malu, saya tak takut mengeluarkan kenyataan. Orang UMNO ni bijak waktu mereka jadi pembangkang. Tapi bengong bila jadi kerajaan, jadi menteri. Sebab saya nampak, jadi timbalan menteri pun angkuhnya semacam Tuhan aja yang tahu. Dulu saya ingat lagi, apabila kita berada di dalam kursi pembangkang, saya pergi tengok, saya pergi ke Parlimen, berjumpa dengan mereka. Allah, punyalah baik, apa khabar Mal? Baik. You dah makan belum? Mari kita makan sekali. Bertanya khabar. Wow, SMS ni bertalu-talu lah saudara. Apa khabar kita sekarang ni? Perjuangan. Tulis di bawah tu. Perjuangan mesti diteruskan. Rakyat diutamakan. Tiap-tiap kali, bila kita telefon ke, kita hantar mesej, mesti dibalas. Tapi bila dah naik, usahakan jadi menteri. Jadi timbalan menteri pun dah tak pandang. Kita bagi pandangan. Begini perlu lakukan. Diam. Langsung tak balas. Saya merasakan sepatutnya begini-beginilah Yang Hormat. Why not dia buat begini? Tak jawab. Apatah lagi dah jadi menteri. Kita ni langsung tak pandang. Memanglah kita sedar diri lah. Saya siapa? Kita sedar diri. Tapi ingat saudara, bahawa alam itu tidak sentiasa, langit tidak sentiasa cerah. Ada masanya hujan ribut melanda. Ingat. Sebab saudara Acai Bentayar memang saya setuju. Rakyat, tapi orang kata, mana you kata rakyat tak sabar nak buat pilihan raya. Memang rakyat dah tahu keadaannya. Sebab itu mereka merasakan yang terbaik buat pilihan raya. Tak kisahlah siapa nak undi. Cuma dalam keadaan kita berantakan, dalam keadaan kepimpinan UMNO ini dilihat seolah-olah dah tak sedar diri. Sebab itu saya katakan bila berlakunya penarikan subsidi dan sebagainya, yang untung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini alhamdulillah. Kenyataan saya itu disantun oleh Yang Amat Perdana Menteri. Cepat-cepat dia kata tak ditarik, subsidi dikekalkan, harga ayam tidak diapungkan. Alhamdulillah. Tarif elektrik tidak dinaikkan. Alhamdulillah. Sebab beliau sedar. Tapi apakah terpaksa saya beri penjelasan dengan kenyataan yang sebegitu? Sepatutnya mereka lebih awal memikirkan. Jangan sampai rakyat memberontak. Jangan sampai jiwa rakyat diparahkan dengan oleh tindakan-tindakan yang tak masuk akal.
Macam sekarang ni lah. Macam buat apa dipertahankan kenaikan gaji. Betul lah dalam sebuah syarikat yang telah diapungkan di Bursa Saham Kuala Lumpur, keputusan lembaga pengarah itu adalah keputusan. Menteri tak boleh campur tangan. Tapi boleh. Menteri boleh panggil semua lembaga pengarah FGV. Jangan naik. Ini kadang kalau kamu naik, aku yang susah. Sepatutnya begitu. Tak ada dibiarkan, malahan dipertahankan. Dia berkata bahawa syarikat ini bawa untung di bursa. Kalau untung bagi pada peneroka. Kena ingatlah asas penubuhannya. Dan harga barang perlu dikawal. Mesti dikawal, cari jalan macam mana pun. Kalau perlu dikeluarkan sebahagian wang daripada khazanah untuk mengawal harga barangan ni, dikawal. Saya dah bercakap berbulan-bulan dululah dah bagi tahu. Bagaimana kita kena jaga food security ataupun keselamatan makanan. Saya melihat agar ini masalah. Saya bagi tahu, buat macam mana pun keadaan, parah macam mana pun negara, ekonomi dan sebagainya, asalkan rakyat dapat membeli makanan, berkemampuan untuk dapat bawa balik beras, ada ikan, ada gula, ada tepung dan sebagainya, mereka redha. Kita menghadapi PKP, ada yang sabar. Tapi berapa lama? Dah lama sangat, akhirnya rakyat memberontak. Itu bijak sangatlah pemimpin terdahulu. Dikurung rakyat, nak berniaga pun tak boleh. Akhirnya ramai yang bunuh diri. Akhirnya naik bendera putih. Saya bukan nak suka mengulang-ulangkan, tapi ini peringatan kepada anda. Nak sokong sangat Parti Bersatu, sokonglah. Nanti angkatlah bendera putih. Yang ada sekarang ni, saya nampak dua parti. Iaitu UMNO dan Parti Keadilan. Keadilan anda dah bagi kepercayaan dulu. Tapi kepercayaan anda dirobek oleh mereka. Akhirnya mereka mewujudkan Pakatan Harapan. So, kenapa tidak kembali pada UMNO? Kerana UMNO akan bakal menurunkan calon-calon muka baru. Dah tak ada dah. UMNO dah sedar diri. UMNO dah faham bahawa kita tahu rakyat mendambakan hadirnya pemimpin-pemimpin muda. Apa yang berlaku sekarang di Melaka dan di negeri Johor. Kita lihat bagaimana satu persatu masalah itu dapat diselesaikan. Bukanlah selesaikan secara tuntas. Nak buat macam mana keadaan sekarang ni? Suasana ekonomi yang tidak menentu, saudara. Tapi macam mana pun saudara lihat. Macam mana Datuk Seri Wan Hafiz berusaha untuk menyelesaikan satu persatu masalah. Tapi dia tidak akan membiarkan setiap rakyat Johor itu berada dalam kesukaran. Meskipun Esko dia beritahu 80% rakyat di Johor adalah terdiri daripada mereka yang sekarang ini berada dalam kemiskinan. Saudara Azizul menangis. Kenapa tu? Jangan ditangisi untung nasib kita kalau tangan kita yang mencanaikan suasana, saudara. Sebenarnya rakyat yang menentukan. Kita jangan mudah terpengaruh dengan adonan orang. Kita jangan mudah terpengaruh dengan saranan orang itu orang ini. Kita tetapkan fikiran, melihat daripada masa silam macam mana. Saudara Anan dia kata dia nak request to be in your live video. Saya minta maaf Saudara Anan, saya tak mampu. Saya tak tahu. Memanglah apa yang saya bicarakan sedap nak bercakap. Tapi tak mampu. Saya tak tahu. Saya mohon maaf, saudara. Saya kadang-kadang nak keluar daripada live ni pun terkial-kial, saudara. Saya cakap terus terang. Ini bukan saya membohong. Tidak. Dalam hidup kita, kita jangan munafik. Jangan jadi seorang yang pembohong. Tak tahu cakap tak tahu. Jangan tak tahu kita rasa kita tahu. Akhirnya, kita menipu orang. Saya cakap terus terang, saya bukan pakar ekonomi. Tapi apa yang dijawab oleh menteri itu, membuatkan kita marah. Kerana kita memikir dari segi logika. Yang kita tuntut, saya bukan bersetuju. Agar kalau boleh menteri, potonglah dia punya gajinya. Itu saja. Saudara apa? Khuzari Abu Hassan, apa? Mi Kotiau apa ni? Mana dia? Boleh dia. Teh tarik, naik harga. Roti canai, naik harga. Putajib nak hapuskan subsidi RON 95. Pula dah. Rakyat menderita sekarang. Memang benar. Bukan saja menderita, saudara. Saya sendiri terkesan. Beli ubat pun mahal sekarang ni. Betul. Jadi sekarang ni, mi goreng sepinggan berapa? RM5. Betul. Saya ingat dulu, saudara. Tapi benda tak
kita tak akan dapat untuk kembali pada suasana yang dulu. Memanglah kita rindukan. Tapi itu hukum alam. Perkara yang kita dah tinggalkan, kita tak akan kembali lagi. Saudara. Tapi kalau boleh, janganlah jauh sangat bezanya. Dulu, zaman saya dulu, saudara, mi rebus 30 sen. Sekarang ni RM5, RM6. Jauh sangat bezanya tu. Beratus-ratus persen. Kesannya sebab harga tepung naik. Harga gula naik. Bahan-bahan itu naik. Sekarang ni bukan saja tertarik. Dulu negara kita adalah negara yang paling makmur. Yang kita hendakkan itu saja. Rakyat mahukan kemakmuran itu dapat dinasai. Negara kita negara bukan tak ada pendapatan saudara. Kita banyak penghasilannya. Tapi kerana pimpinan yang tidak mentadbir dengan baik. Itu keadaan saudara. Kita sambung lagi lah malam esok. Saudara pun, suara pun dah kering ni. Saya minta maaf saudara kalau penjelasan saya kurang menjelaskan kerana suasana. Saya harap anda jaga kesihatan anda. Kita jumpa lagi. Dan berdoalah agar saya sihat. Agar kita dapat jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.